Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita dah berjumpa diam tak diam Ustaz Healing Sharin di episod yang ketiga. Kejap je Kak Su, dah masuk episod yang ketiga. Episod 1, 2 dan Ustaz, kini 3. episod 3. Cepat masa dah berlalu. Saya buat 3 macam ni. So 3, 1, 2, 3. Siapa sangka daripada yang kita rancang awal-awal, yang kita sembang, sudah pun menjadi realiti. Terima kasih kepada semua yang support, yang tanya soalan, yang DM kita, yang everything. Thank you, thanks so much. Dan hari ni minggu yang ketiga, episod yang ketiga, Kak Su dan juga Ustaz masih lagi bersama kami bertiga. Saya Wan, Kak Su dan juga Ustaz Healing Sharin. Kalau tak ada Ustaz, tak jadilah podcast. Masya-Allah. Tabarakallah. Sebab kita berkongsi dengan Ustaz. Betul. Macam mana Ustaz? So far kita recap sikit lah kan. Recap. Sambutan tu ada tak yang macam Ustaz ada podcast lah Ustaz sekarang. Okey, sekarang ini alhamdulillah tuan-tuan Wan Asu kan, alhamdulillah nampak kelainan lah. Selalu Ustaz tak ada buat macam ni kan. Selalu Ustaz cakap seorang-seorang tapi ni nampak hidup sikitlah karakter Ustaz apa semualah. Jadi ni yalah, kalau Ustaz seorang tak nampak tak hidup biasalah. Tapi bila dah Wan ada, Su ada ni, nampak hidup sikit. Dan juga komen daripada ramai pun alhamdulillah, dia kata nampak kemajuan dari segi dari sudut tu lah. Kiranya itulah dinamakan healing cara kita. Ustaz Healing cara ni sebab kita duduk bersembang, kita bertiga. Sebenarnya bukan bertiga, ada lagi di belakang-belakang sana especially ada kita punya boss dan juga producer. Thank you Safwan for making everything menjadi. Kita kena kredit dia. Tanpa Wan kita tak ada apa-apa ni. Dengar tu. Itu Wan kecil, yang di depan ni Wan besar. Dia ada 2 buah di sini. So again, terima kasih banyak-banyak sebab korang semua, anda semua support kita. Bersama dengan kita. Inilah cara healing kita. Dan minggu ketiga, episod ketiga, kita nak bawakan satu tajuk yang saya dah tanya kat Ustaz. Saya sukalah tengok drama-drama dulu Ustaz. So antara tajuk yang melekat kat kepala otak saya, drama Tersungkur di Pintu Syurga ni Ustaz. Allah, best, tajuk best tu. So kupasan kita you all kena tunggu sampai habis, sebab kita memang nak cerita mengenai kisah benar. Kisah benar. Betul kata Kak Su. Kisah benar tu mungkin Kak Su jangan bagi tahu semua dulu. Tapi ulas sikit. Kisah benar tu mengenai apa tu Kak Su agaknya? Mengenai seorang yang diuji, seorang wanita yang diuji. Kategori tu keimanan yang kuat dah. Tapi diuji dengan benda yang tiba-tiba dan kita tidak jangka benda tu terjadi, dan usaha beliau sendiri untuk kembali pulih dan dilalui dan dialami, yang dirawat sendiri oleh Ustaz, dan kita akan berkongsi sekejap lagi. Yang di-heal in oleh Ustaz. Bercakap mengenai itu kan Ustaz kan, hidup kita ni sebagai manusia, kita diuji kadang-kadang benda yang kita is everything okay? Benda dia kadang-kadang biasa kan, ketika kita tengah ni dia ada isyarat gitu. Dia ada tiba-tiba kan. Okay Ustaz, kita sebagai manusia sering diuji. Betul Ustaz? Betul. Kak Su pun diuji, saya diuji. Semua Ustaz pun diuji. Dia tak kisahlah, kadang-kadang engkau alim ke, engkau tak alim ke, kau kecil ke, kurus pula. Sorry, nobody shaming. Kau kecil ke, kau dewasa ke Ustaz kaya ke miskin, akan diuji. So mungkin sikit lah Ustaz, sebelum kita teruskan ke kisah kita ni, Tersungkur di Pintu Syurga ni, Ustaz, dari segi ujian tu macam mana agaknya kalau pada Ustaz, seseorang manusia atau hamba yang itu diuji? Diuji tu betul kata orang, kalau terpilih, kuat, terpilih ataupun yang sentiasa disayangi, orang kata. Tapi Acik selalu je macam susah. Selalu dia kadang sudah dalam Ustaz buat healing lah, memang betul? Banyak kita jumpa yang ni. Memang kita nampak bila datang seseorang tu, jadi kadang-kadang Ustaz ni kita tengok ni rasa insaf, kadang tak sampai sedar air mata keluar tau kadang-kadang. Sebab kita macam Ustaz ni, Ustaz suka mendalami apa orang menghayati apa yang nak alami. Kalau tidak payah, kita nak doa pun payah. Kalau kita sebagai seorang perawat, just perawat nampak duit, duit, contohlah, bukan tuduh perawat nampak duit, kita nampak duit RM5. Kalau aku rawat ni aku dapat RM50, RM100, RM200 tu, tu lain lah. Tapi macam Ustaz yang datang, dia cerita Ustaz suka menghayati. Sebab tu bila kita doa tu kadang-kadang menitik air mata. Dan sebab kita nak, sebab apa? Dalam kita doa tu kita nak
kita nak dapat kan, kita nak dapat sebagai kita rayu kan, bagi pihak dia kepada Allah Taala. Jadi sebab tu manusia macam orang tanya dia, manusia diuji. Memang semua manusia diuji. Hatta Rasulullah SAW pun diuji dah. Nabi-nabi, para nabi pun diuji dah. Yang lagi paling macam-macam Ustaz, ada yang paling tinggi sekali diuji, yang paling kuat sekali dah. Ada asyadul bala ialah Nabi Muhammad SAW. Yang paling tinggi kali yang diuji. Tak ada dah nabi-nabi lain mengatasi dah. Kita ni, kalau kita ni ciput lah sikit lah kalau kita rasa kan. Sebab apa? Sebab Allah Taala dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala takkan uji hamba dia tu lebih daripada apa yang dia kemampuan dia. Yang kita rasa tak larat tu, kita rasa apa kena aku teruk ni, sebab nafsu kita yang itulah. Jadi betul lah Ustaz, bila kita diuji, tanda kasih Allah pada kita lah Ustaz. Memang Allah tak kasih kat kita. So kalau kita diuji tu, banyak-banyak bersyukur, dan juga kata Ustaz, kita terpilih dan juga kita kena terimalah Ustaz maksudnya fikir yang diuji sebab kita mampu, dan jangan rasa Allah tak suka kita ke apa. No nonsense, tidak. Ustaz, betul ke ada kisah pula yang kata ada seorang ni sampai dia menangis bila dia rasa hidup dia macam terlalu senang sampai tak diuji. Ada sahabat-sahabat Nabi kan, mereka kalau 3 hari tidak diuji, mereka akan main-main, mereka akan nangis. 3 hari Ustaz 3 hari 3 hari tau 3 hari Allah, 3 hari tak dapat diuji Allah Ta'ala, mereka rasa Allah Ta'ala tak sayang kat dia. Sebab mereka rasa dah Allah tak. Tapi kita ni sebenarnya kita tak mahu dia macam tu kan. Kita boleh kalau boleh nak senang. Kalau senang, dan kalau uji pun 3 hari je. Nak uji 3 hari je. Betul cukup. Dan orang ni nak, kalau 3 hari tak uji, mereka akan rasa, ya Allah, kau tak sayang kat aku kan. Lebih kurang macam tu. Kak Su berapa hari kalau tak diuji rasa takut ke? Macam mana? Tapi kalau boleh minta janganlah diuji banyak-banyak sangat. Selalu diuji sebenarnya. Okay, kita sentiasa diuji, dan kita macam kita diberi untuk cuba berikhtiar lah. Maksudnya bukan diuji saja kita down, tapi kita ikhtiar. Kak Su disayangi lah tu. Disayangi lah. Alhamdulillah. Sama juga Wan kan. Semua orang. Kalau Wan berapa hari? Kalau saya kadang-kadang tu, saya betul lah, kadang-kadang kita rasa macam kalau macam terlalu selesa sangat pun kita takut juga Ustaz. Takut benda yang datang tiba-tiba. Wan dah jadi PU1 di sini. Apa orang sebut takut istiraj. Betul ke Ustaz? Istiraj. Suka-suka aku je tukar. Istiraj. So saya takut benda tu Ustaz. Tapi insyaAllah kita semua doa, pengikut Ustaz Healing Sharin, semua yang menonton, kita doa pada Allah Ustaz sebab semoga kita bukan dalam golongan tu, tapi kita disayang Allah. Okey, berbalik kepada tajuk kita tersyukur di bulan syurga kali ini. Ustaz nak bawa satu kisah macam Kak sudah bagi tahu tadi, kisah benar, sebenarnya sangat sedih. Saya bagi intro sikit lah. Kata Ustaz, ini pengalaman real Ustaz. Ini memang real. Memang real kan. Seorang hafizah yang segala ilmu Al-Quran di dada Ustaz. Betul. Tetapi diuji dengan satu kejadian yang kalau dengar saya pun agak gerun. Tapi kita serahkanlah Ustaz untuk cerita, sambil-sambil tu menjadi pengajaran yang itibar kepada kita lah Ustaz. Jom Ustaz. Okay, ni tahun ni berlaku ni, peristiwa ni berlaku tahun 2001 lah. 2001. Lama dah. Dia kata lebih kan 23 tahun lepas. 23 tahun lepas ni, kalau dia pun dah berumur lah. Masih ada lagi ke? Masih ada lagi. Alhamdulillah. Satu hari tu Ustaz dia berada di pusat rawatan Ustaz di Pulau Melaka lah. Pulau Melaka di Kelantan. Pulau Melaka tu pusat rawatan dimiliki oleh almarhum Tuan Haji Sukri lah. Okey. Tiba-tiba Ustaz didatangi oleh satu perempuan. Dia pakai tudung labuh, memang labuh. Dia tudung labuh. Dia duduk, dia kata Ustaz tanya ada masalah apa? Dia kata Ustaz, kenapa saya benci pada sahabat-sahabat Nabi, saya benci pada Nabi dan benci semua. Benci pada Al-Quran saya benci. Ustaz pun kenapa adik? Dalam hati kita ni, kau pakai tudung labuh ni, kenapa kau jadi macam tu? Kenapa adik? Dia pun angkat dia punya tudung tu, angkat dia punya tudung tu, nampak salib. Nampak salib. Allah Ustaz. Menggigil tau, kita menggigil tau. Ya Allah, dah nak rasa kita tak nak cakap boleh. Maksudnya dia pakai tudung labuh. Dalam tu ada salib. Dia angkat salib. Rantai lah. Rantai salib, ada salib. Besar salib besar. Allah Jadi, Akbar. kata kenapa dik? Kata
sebenarnya dia pun tak kisah, dia kisah dia kata sebenarnya satu hari saya saya berjalan, saya dah duduk di satu buah negeri di satu daerah di sebuah negeri di satu negeri di selatan lah. Tanah air lah, tanah air dan tanah air kita. Jadi dia pergi kawasan malam terserempak dengan satu perempuan bangsa asing lah. Jadi bila tersentuh bahu tu dia terasa satu benda yang macam elektrik tau. Dia rasa lepas tu dia perempuan tu tegur dia dan dia sembang-sembang, perempuan tu ajak dia pergi ke office, pergi satu tempat satu gereja lah. Rumah ibadat lah. Rumah ibadat dia. Pergi tuan-tuan semua. Dan dia pun kejap Ustaz. Okay. Maksudnya dia terlanggar, lepas tu dia rasa macam elektrik tu, tiba-tiba orang tu tegur dia. Dia tak kenal lah orang ni. Memang dia tak kenal. Tak pasal malam. Kalau kita tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ini hafizah ni. Al-Quran satu badan, tapi Allah Taala uji dia. Kita tak boleh kata kenapa lah kita boleh kutuk dia, tapi Allah Taala uji dia. Tak kira siapa dia pun. So bila dah dia ajak ke tu, dia pergi ke Ustaz? Dia pergi besok, tiba-tiba dia rasa dia nak pergi. Dia macam satu dorongan nak pergi. Dia pun pergi sampai di rumah ibadat tu. Seorang padri tu keluar bagi dia minum air. Masa minum air tu dia rasa badan dia semacam goyang-goyang, dan padri tu minta masuk dalam satu tong. Tong tu air dia letak tangga, perempuan tu terus masuk naik tangga tu, terjun dalam air tu. Terjun dalam air. Air tu ialah kalau ikut setakat leher dia lah. Tapi swimming pool ke pasal bukan? Dia dalam tong drum. Tong drum. Dia pun masuk, dia pun nyelam. Padri tu sudah nyelam. Dia nyelam tu, masih dia angkat kepala tu, dia rasa satu benda. Nampak tak tahu, tapi dia rasa satu benda keluar daripada badan dia. Keluar satu benda dia daripada badan dia. Kat situ, mulai daripada situ, Fatihah dia teringat, semua dia teringat. Nak baca tak boleh. Fatihah ni budak kecil boleh baca kan? Budak kecil boleh baca. Dia tak boleh baca tak boleh baca. Lepas kita sebab the moment dia jatuh dalam air tu, maksud dia terjun sendiri. Dia selam lah, maksud tenggelam kan. Dia rasa ada something keluar. Dia masa dia bangun, dia angkat kepala tu, keluar pada air tu, dia rasa macam benda tercabut, keluar daripada badan. Tapi bukanlah kalau kata roh dia dah tak hidup kan, maksudnya ada something. Ustaz rasa mungkin nur yang ada, nur Islam yang ada pada dia tu, nur iman yang ada pada dia tercabut. Takutnya Ustaz. Sebab tu kan Wan kan, seseorang tu bila seorang tu dia tidak akan beriman sekiranya sewaktu dia melakukan maksiat. Sebab apa? Orang yang melakukan maksiat tu, masa tu iman dia tak ada. Tapi dia menyesal, iman tu masuk balik. Jadi ni kita kata mungkin masa tu Allah nak cabut iman dia lah. Jadi alhamdulillah, macam mana pun dia balik tu, ayah dia nampak pelik, dia tak semayang, dia tak ada dalam baca Quran apa semua. Ayah dia pelik, dan ayah dia pun satu hari ayah dia terselak, nampak kat leher dia lah, kat leher dia Kristian. Jadi ayah pun buat sana sini, tak dapat juga lah. Sekali ayah dia kata, okay, jom kita balik kampung lah. Atau balik kampung jumpa ustaz di pusat rawatan. Di Kelantan jumpa pusat rawatan. Jadi ayah serah pada ustaz. Jadi ustaz kata tak apalah. Ini satu benda yang rumit ustaz tak pernah buat ni. Jadi ustaz buat. Ustaz cuma pakcik, saya tak ambil satu sen pembayaran. Sebab kita pusat rawatan dia kita ambil bayaran. Tapi untuk agama tak ada, kita tak ambil satu sen pun. Jadi dia datang terserah pada pakcik nak bawa anak pakcik tu, bila masa datanglah ustaz akan rawat. Jadi kita rawat. Ustaz rawat dia, nak beritahu kat Su kan. Nak beritahu masa ustaz bagi gelas nak minum air ruqyah tu kan. Dia punya menggigil kan, daripada gelas sepenuh tinggal satu suku je. Dia menggigil nak minum tak boleh, macam ada satu benda yang menghalang dia untuk minum. Jadi ustaz tanya dia masa dia menggigil dia terselak tangan dia. Itu bukan nak tengok, tapi tertengok. Terselak tangan, nampak kesan luka kan. Macam usaha bunuh diri. Kesan luka macam orang guna pisau. Tori pisau. Tengok banyak kiri kanan. Jadi lepas dia minum tu, ustaz tanya dia kan, minta maaf ustaz tertengok tadi, bukan sengaja tertengok. Apa dia pun cerita. Sebenarnya ustaz kata setiap 10 minit 15 minit sebelum maghrib dia buka tingkap dan dia toreh, dia lukakan tangan dia sehingga ke darah keluar. Ada satu lembaga hitam masuk dalam bilik dia, hisap darah dia tu. Hisap darah dia. Ni kita kata satu ajaran sesat lah, yang mungkin perempuan tu bukan seorang yang betul-betul penganut Kristian, tapi mungkin dia ni yang sesat benda. Ada benda yang tak kena lah kata Ustaz. Dia kata bukan setakat tangan saja. Sampai ke paha dia iris. Bila dah sakit tangan sangat dia iris sampai ke paha. Tiap-tiap hari bertahun-tahun
jin tu datang. Faham. Tapi dia kata setakat ini kata bila dia ada jumpa ustaz tu dah seminggu 2 minggu jumpa ustaz dah jin tu tak datang dah. Tak datang. Cuma sebab apa? Mungkin sebab dia minum air itulah. Yalah. Tapi setakat ni masa ustaz rawat dah 3 bulan 4 bulan tu suruh dia baca Fatihah dia. Dia boleh baca Fatihah dah. Dia boleh start boleh baca Fatihah. Tapi hafalan dia semua dia lupa lah. Dia lupa. Bila ustaz suruh baca Qul Allah tak boleh. Dia tak boleh baca. Qul Anzil Falaq boleh, Qul Anzil Nas boleh. Ayat lain semua boleh. Lakot jar apa semua dia boleh. Ayat kursi pun dia boleh. Tapi bila tak pergi kepada Qul Allah dia tak boleh. Kenapa tu? Kenapa? Sebab Qul Allah ni adalah ayat ni Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wahai Muhammad katakanlah Allah Taala itu esa. Ini sebab pengesaan tu dia tak boleh. Dia tak boleh sebut. Suruh dia baca dah. Kuku kita tak boleh baca langsung. Inilah Wan. Tapi alhamdulillah ustaz buat dan kita ni untuk agama kan. Dia datang walaupun ustaz penat, walaupun ramai itu pesakit ramai dia datang pun ustaz rawat dia juga. Jadi last sekali dipendekkan cerita, satu hari dia mari, ustaz saya dah boleh sembahyang. Saya dah boleh baca Fatihah dan saya boleh baca Qul Allah. Ustaz test baca Qul Allah dia baca. Lancar Qul Allah dan dia pun dah start berpuasa. Masa tu bulan puasa dia start puasa dah. Jadi ayah dia pun tengok dan ayah dia pun buat pergi dia jumpa satu imam tu dah suruh dia syahadah balik lah. Syahadah balik tu lah. Cuma kita doa lawan. Kita agak apa yang berlaku sebenarnya kalau orang yang murtad ni sebenarnya orang yang murtad dia Islam, dia murtad, segala pahala dia akan jadi dosa. Bayangkanlah. Kalau dia umur 60 tahun, contohnya 60 tahun, 15 tahun dia Islam, 60 tahun kita kata berapa? 15 60 tolak 15. 45 tahun. 45 tahun, 45 tahun dia beribadat, tiba-tiba dia masuk kafir, dia murtad, maka segala amalan dia semua akan jadi dosa. Habis. Dan bila dia masuk Islam, semua dia kena qada. Sembahyang dia kena qada, puasa dia kena qada. Oh berat. Ni satu hukuman Allah Taala. Sebab tu dah hukuman kepada orang yang murtad, takut dah. Tapi kalau macam dia ustaz, Macam tak tahu dia. lah, saya saja nak tanya lah. Kalau macam dia di dua kawalan dia pun Tu dia dua kalan tu, tapi kita serah pada Allah Taala. Serah pada Allah. Cuma ustaz beritahu dia, ustaz bagi nasihat pada dia. kalau boleh semampu banyak dia buat semampu lah. banyak buat lah. Ustaz, okey, ustaz dah cut short tapi saya tu tak nak panjangkan sikit. panjang. Tak apa. Berapa lama ustaz ambil masa untuk pulihkan dia tu? Sebab betul. berapa lama yang Setahun lah, setahun. Dia dah berada dalam keadaan tu berapa lama? Dia dalam keadaan tu okey, dia datang jumpa ustaz kan, makan masa 3 bulan juga dia dalam keadaan masih keadaan goyang dah. Masuk bulan keempat tu dah nampak lain dah. Dia jinak, dia boleh minum air. Sebelum tu berapa lama dia dah memang dah bersalib semua Dia bersalib tu dah banyak tahun, 3 tahun 4 tahun. Oh, lama Ustaz. Lama kan. Dah hampir sebati Ayah dia tu buat pergi jumpa orang ni, jumpa tabib tu, mualis ni, ustaz tu jumpa ni, jumpa daripada bahkan jumpa orang yang Kristian yang masuk Islam tu. Jadi dia membalik Kristian, masuk Islam, jadi membalik Islam, pergi jumpa pun tak boleh cakap. Allah bakal 3-4 tahun panjang 3-4 umur dia kan nasib baik. Panjang umur Maksudnya ya. Allah still sayang dia ustaz kan. Allah Taala sayang dia. Betul lah. So sepanjang ustaz rawat tu ustaz dia ada selain daripada dia tunjuk kesan luka tu dan kemungkinan dia ni bukan sebab ialah kita menghormati agama masing-masing, itu kita faham, tapi ada elemen lain juga lah tadi ustaz kata mungkin ajaran yang tak betul ajaran sesat. Ustaz tadi ni adalah merupakan ajaran sesat. Sebab kalau betul-betul dia ni seorang penganut Kristian macam tu kan, takkan berlaku jin masuk dalam rumah dia apa semua, tak ada lah. Kita kata jin ni masuk dalam rumah dia dan jin tu akan hisap darah tu sampai dia letih lah. Dia tidak ada, lepas dia hisap tu dia tidur sampai pagi besok lah. Memanglah kita darah, contoh kalau kita pun kehilangan darah banyak kita akan letih kan. Yalah. Cuma kita derma darah cukup lah. Derma darah kita akan penat kan. Penat doktor suruh rehat ni. Ni apatah lagi kalau benda jin datang. Dia share tak ustaz masa dia keluar tu dia tak sakit ke dia dua kawalan dia rasa sakit masa dia hidup tu dia tak sakit. Dia rasa tak sakit mungkin sebab di luar kawalan kadang-kadang dia tu dan jin tu datang dia bagi jin tu. So mangsa ni ustaz, kau nampak aku tu tak nak throwback. Mangsa ni dia masa tu umur dia dah berapa? Masa tu umur dia 20-an 20-an dalam awal 20-an. Sekarang ni kita dah 40 lebih lah. Dan alhamdulillah Wan, masa ustaz nak pindah daripada Kota Baru ke Shah Alam tu, ustaz dah keluar kereta nak mana? Tiba-tiba datang kereta Air Raya datang keluar tu pasal dia dah berumur kan. Kita nampak kan secara dulu masih muda lagi kan. Dia ustaz tu siapa ni? Saya nama sekian-sekian.
Ustaz, ya Allah, anak dia 3 orang keluar. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah dapat anak. Ustaz seronok kita tahu. Adik kan ia bekerja kilang. Tak apalah, apa-apa kerja pun, jangan lupa apa yang Ustaz pesan dulu. Betul. Dan jangan terlibat. Macam mana dengan hafalan dia cuba kopak balik lah, cuba hafal balik. Tapi memang sukarlah. Sebab benda tu dah tercabut kan, nak itu balik. Sebenarnya kalau kita contoh bagi anda penghafal Quran, bukan hafizah tak. Maksud anda penghafal biasa macam orang kita biasa ni. Kalau anda menghafal Quran, ingat bila anda lupa satu ayat tu, setiap huruf tu anda akan berdosa. Oh bahaya kan. Contohlah kita ingat kita baca lau anzalna hazal Quran, kita lupa tiba-tiba dia. Setiap huruf lah, lam, waw tu, alif apa semua tu, dosa akan berlaku dosa kat atas kita. Allah Akbar. Takut tu. Takut So kita tak ni. boleh ambil ringan. Tapi tak macam boleh. dia ni, kita kata dia ni luar kawalan. Dia luar kawalan. Selesai kes dia, maksudnya bila Ustaz bersama dengan dia healing semua-semua tu, dia sedar kembali lah Ustaz maksudnya. Dia masa dia datang tu mula-mula kan, wah nak beritahu dia payah betul ni. Payah dia ni kan seolah dia jatuh cinta pada Ustaz. Seolah dia jatuh cinta. Malam pukul 2 pagi dia call. Ustaz, saya rindu kat Ustaz. Dah dia buat hal pula. Masa tu Kak Ani dah ada belum? Dia dah. Kak Ani nasib baik. Anak 6 tu. Anak 6 dah. Tapi Ustaz kena profesional dan juga niat kena betul lah Ustaz. Kita layan dia cakap dia saya rindu kat Ustaz gini. Tak apa, datang. Tujuan Ustaz sudah datang tu nak bagi dia air penawar. Faham. Datang. Masa dia mula-mula dia nak minum, tak mau minum. Dia menggigil dah. Tapi bila Ustaz begitu, dia minum. Apa yang boleh kena? Lama-lama macam jadi macam kekasih pula. Ya Allah dah. Tapi tak apa lah. Sebab kita cuba niat nak rawat dia kan. Macam Ustaz ingat pesan guru Ustaz tu. Pesan guru Ustaz tu, Pak Ustaz, kamu kena ingat. Segalanya bergantung pada niat kamu. Nawaitu kita penting. Kalau kamu niat gini-gini, salah, maka salah kamu buat. Betul. Jadi Ustaz ingat, jadi dia datang. Boleh kata, dulu 3 kali seminggu datang. Ni boleh kata tiap hari ayah dia datang. Faham. Last kali Ustaz panggil lah Kak Ni. Ustaz panggil. Masa anak Ustaz kecil. Sama. Semua kita panggil. Anak Ustaz panggil. Okey. Ustaz panggil. Sekarang ni, inilah isteri Ustaz. Baru dia ingatkan Ustaz dibujang. Masa tu janggut tak putih. Betul, masuk Ustaz pula. Masa muda. Iyalah. Tapi satu benda yang kita boleh nampak kat sini, Ustaz juga dalam secara tak langsung diuji ketika itu. Dia uji, yes. So betapa besarnya Allah punya perjalanan, bukan perjalanan lah, ketentuan ataupun kerja Allah Ustaz. Berbalik kepada dia tu Ustaz, maksudnya selesai begitu, parents dia, mak bapak ni mestilah happy Ustaz. Dia mak tak ada dia. Bapak dia adalah. Dia broken family lah. Patut. Dia berlakon dia banyakkan broken family lah. Tapi happy lah diorang Tapi hidup. ayah dia memang suka sangat lah. Ayah kata, Ustaz saya tak ada duit nak bagi. Tak payah fikir. Tak payah fikir tu. Kita tengok dia pun. So kan, kalau macam Ustaz buat healing kan. Kalau Ustaz healing deh. Contohlah, patient datang, Alhamdulillah Ustaz saya dah boleh semayang. Kalau dia tak 10,000 rasa macam kita nak tolak je. Nak tolak. Sebab apa? Sebab kita kepuasan kita tu. Kepuasan. Healing kita kepuasan. Menyelamatkan seorang daripada akidah tu besar Ustaz. Ustaz, kalau macam tu kan, berbalik kepada dia pernah dikeluarkan dari agama. Maksudnya dia perlu ke mana-mana jabatan agama ke atau macam mana ke Ustaz? Dia sepatutnya tapi sebenarnya dia pergi jumpa imam tu ada lantikan daripada jabatan agama. So okey lah, tak ada isu lah kan. Sebab tak ada tukar IC ke apa benda, tak ada Ustaz kan. Masa tu pun dia masih sorot lagi kat ayah dia. Masa 3 tahun tu dia setahun pertama dia masih sorot kepada ayah dia yang dia ni tak itu. Cuma ayah ragu tengok kenapa dia tak baca Quran. Kadang-kadang anak dia hafal kan, duduk saja dia baca orang hafal Quran kan, dia baca duduk saja tak ada Quran pun. Tapi bila masuk tahun kedua tu ayah dia rasa syak, ayah dia angkat masa ada bertekak sikit, terselak tu nampak salib. Situlah 2 tahun juga ayah dia ambil masa untuk rawatan. Last kali bukan kecewa tapi rasa tak ada daya dah. Ayah pun terus balik Kelantan. Masa tu Elan Ustaz banyak keluar dalam majalah, dalam surat khabar, dalam radio keluar. Jadi tu dia datang jumpa Ustaz. Allah ketentuan Allah Taala daripada kita. Dia yang menentukan semua. Allah. Tapi alhamdulillah juga sebab dia sendiri pun nak ikut dia untuk rawat diri dia. Itu yang penting lah kita kata. Allah Sebab kadang-kadang tanpa sedar dia orang tak nak. Tak mau tapi dia ni nak tu bagus. Allah Taala bagi. Ikut ayah dia bawa kan. And also yang lagi best tu sebabkan Kak Su 3 tahun dia dalam keadaan tu. Allah panjang ke umur dia. Jelah satu benda orang katakan Ustaz, bila jadi ni dia bukan ujian kepada si mangsa ni je. Ayah dia juga kepada ayah dia, pada kita. Untuk yang dengar hari ni, yang share hari ni pun, ini semua satu panduan untuk kita Ustaz kan, supaya kita alert, cakna pasal benda-benda ni semua.
kata orang kalau tak betul-betul, tak kisah siapa pun kita, rendah ke tinggi ke pangkat ke agama ke pendidikan, walaupun seorang hafizah Ustaz kalau dah dikata akan diujilah, itulah dia hampir-hampir tersungkur di pintu syurga. Ramai Wan. Diuji ni kawan ustaz pun ada hafiz baru lepas syahadah di Patani, baru lepas syahadah di sana. Syahadah ni memang confirm dia takkan lupa dah. Balik kena santau ya Allah akbar, meninggal dalam masa berapa hari dia meninggal Wan. Allah, kita kadang ni Allah tak uji Allah tak uji mak dia, Allah tak uji ayah dia, dan Allah tak uji dia sendiri, dan kita sahabat-sahabat pun Allah Ta'ala uji juga. Ni teruk lagi uji ni dengan terkeluarnya agama. Dan dia dapat jadi dia ada dua suasana. Satu suasana hafizah, satu suasana masa dia dalam keadaan tak sedar agama lain, dan satu lagi selepas pemulihan. 3 suasana dia dapat rasa. Dan ini satu pengalaman yang bagus untuk dia lah. Untuk dia. Yang kita tak ada, yang memang mahal pengalaman yang dia pengalaman yang dia ada tu, insya-Allah. Itu dia kisah kita untuk episod yang kali ini, iaitu Tersungkur di Pintu Syurga. Seorang hafizah yang hampir-hampir hilang bukan setakat ilmu di dada dia dan juga ayat hafazan suci, tapi hampir hilang agama dia. Tapi dengan izin berkat Allah, dia kembali kepada Islam. Ustaz pun bantu, Ustaz Hilin, Ustaz pun mendapat keizinan daripada Allah, Ustaz semua daripada Allah Ta'ala. Semua diperlukan. So kita harap kita semua, anda semua, kalau diuji, anggap itu satu kasih sayang pada Allah. Macam mana berat pun diuji, akan ada jalan penyelesaian, InsyaAllah. Sebab Allah Ta'ala tadi Ustaz baca kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah Ta'ala tak akan uji kita Wan. Kalau kita ni nak beritahu ni, kalau kita buat timbangan ni, Allah tak akan uji kita sikit pun lebih daripada timbangan keberatan ujian tu. Cuma kita rasa berat tu sebab apa? Nafsu kita tu. Ya Allah, ya Tuhanku, memang insaf. Betul lah kan Ustaz kan, macam Ustaz cakap, kita semua pun kena tahu, kena faham kita diuji berdasarkan kemampuan kita. Mana kuat ujian tu, kuatlah kita. Satu peringatan yang sangat, dia bercampur bau lah Ustaz, hati tu kan sedih tapi baguslah supaya kita semua sedar. So you all semua, kalau kau berdepan dengan apa-apa sahaja masalah, saya bukan kata kau ni kasar ke, tak lah. Kadang-kadang baru boyfriend dengan girlfriend gaduh sikit-sikit pun kau dah rasa ujian, nak mati lah, apa jangan, sia-sia mati. Kau tengok dulu ujian macam Ustaz. Kadang-kadang banyak lagi benda yang diuji, tapi apabila diuji, saya ambil kata-kata Ustaz tadi, takkan kita diuji tanpa kemampuan kita. Okay, so nak tahu apa lagi minggu depan untuk episod seterusnya. Ada cerita yang benar. Ada lagi cerita menarik. Sebab dengan Ustaz kita memang sharing session. Kita kongsi, kita heal in jiwa kita dengan cara ni Ustaz Angkat Su Yang minggu depan ni memang best deh. Memang menyayat hati. Bagi clue-clue sikit. Memang menyayat hati. Lepas tu minggu depan pun kita ada macam nak kenalkan something. Tapi apa benda tu tunggulah minggu depan, insyaAllah. So jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam biasa, sebelum kita habis, kita nak berdoa. Inilah dia Ustaz Hilin Sharin, healing cara kita. Okay, kita doa sekali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasimullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasimullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara, wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala'. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala'. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasmullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye. Saya Wan, Bye-bye. Saya Kak Su dan Ustaz Hilin Sharin. Jumpa lagi healing cara kita.